basically body dia ataupun dia punya main element dia tu, it can be divided into 3 lah. Number 1 is introduction. Second one, dia mesti ada body dia, main content dia. Kemudian ada conclusion. So jangan hilang makan lah. Make sure walaupun you discuss berkaitan dengan as-solve kan, takkanlah tiba-tiba you nak kata as-solve tu you nak very straightforward terus definasi dah pula kan. At least ada introduction part tu. Introduction part tu kenapa tau, kenapa sebenarnya kenapa saya pilih fortune tu untuk suruh minta you buat dekat dalam bentuk fortune tu. Saya tak suruh pun, sebenarnya lagi mudah ataupun lagi senang lah untuk saya minta you all buat. Katalah buat assignment je, as-solve. Contoh you kata as-solve dari segi definasi, dari segi pensyariatan, dalil, kemudian mungkin you nak tunjuk modus operandinya tu macam mana, kemudian dari segi hukum Islam kata apa, kemudian you mungkin ada isu, ada tak isu-isu berbangkit berkaitan dengan kontrak as-solve. Kemudian you come into conclusion, very easy. So yang tu you boleh bahagikan dengan mudah sangat. Okay, katalah you ada 5 orang kan. So seorang cover bahagian introduction, seorang cover bahagian definisi, jenis, modus operandi, apalah sampailah conclusion. Tapi bila saya minta you buat dalam bentuk fortune, so maksudnya ada something yang saya nak you buat different. Different tu macam mana? Isunya ialah macam ni. Okay, kita faham tak semua orang tahu. Tak semua orang berpeluang ataupun ada rezeki macam you all untuk specialize ataupun untuk belajar dalam Islamic Economy ataupun dalam ruang Islam, Islamic Finance. Tak semua orang. Okay, sedangkan sebenarnya orang macam contoh masyarakat umum kat luar kan, banyak yang ada keinginan tapi ada macam-macam halangan lah. Ada yang tak ada duit, biasa kan, tak ada duit, ada yang dapat kos lain, ada yang ni, tapi they are too eager, excited to learn more, to understand more about macam kontrak ke apa. So saya nak you gunakan peluang you yang Allah bagi ni. Allah bagi sihat, cerdas, ada rezeki untuk sama belajar, ada duit sikit. Okay, so maksudnya you gunakan opportunity tu to share knowledge yang you dapat. So bila guna fortune, you tak boleh lah you punya presentation tu very dull. Very dull tu alamak, saya tengok pun rasa macam ngantuk. Sebab tu kita guna medium fortune. So maksudnya kalau saya faham dekat dalam fortune tu dia ada banyak aplikasi. So macam ni lah, orang suka dan mudah tertarik pada something yang moving. So kan ada pensel yang untuk tulis lah apalah semua kan. So in term of presentation tu you kena be attractive. So kalau kata be attractive tu maksudnya daripada awal lagi you create lah isu macam, tapi janganlah panjang sangat introduction tu. Introduction tu macam ada setengah orang buat macam ada dia bagi satu fenomena. Lepas tu dia tanya adakah kita benar-benar faham yang dimaksudkan dengan as-solve tadi. Ataupun you buat satu pernyataan yang salah ke, ataupun you kata okay, apa sebenarnya as-solve. Jadi bila you start menggunakan fortune ni, bila you start dengan something yang attractive, so orang akan minat nak ikut, nak apa dia kan, macam bunyinya macam tahu, macam tak tahu kan. To keep macam pembaca ataupun penonton lah untuk bersama-sama dengan kita sampai akhirnya. Objektifnya ialah supaya dia at least faham ataupun dia dapat some knowledge lah berkaitan dengan kontrak tersebut. Itu objektifnya. Jadi konten ataupun rubrik yang you perlu ada pengenalan tu make it attractive lah sebab nak mula kan. Okey, kemudian body lah. Body tu definisi dia, apa-apa yang berkaitan. Kemudian kalau apa tu namanya, tawaruk kan. So tawaruk tu ada macam-macam jenis. So you boleh start
dengan macam yang awal tu mungkin sesi sembang ada 2 orang ataupun yang dia kata dia pun confused tawaruk ni macam mana ke apa ke, ataupun dia baca dekat mana-mana ke, something yang you rasa boleh attract people. Sebab tu saya minta you buat dalam bentuk fortune, gunakan aplikasi fortune supaya benda tu menarik lah. Okay, kemudian bila introduction, body, kemudian ada conclusion lah. Sebab you dah provide maklumat yang penting kepada pembaca ataupun penonton kan. Tiba-tiba tak ada conclusion. So kita tak boleh nak harap orang lain yang kita kata tak berapa ada knowledge berkaitan dengan Islam finance ni to conclude. Tak boleh lah, nanti dia conclude tahap apa. Tak seperti yang kita sebenarnya nak conclude. Okay, let's say kalau you dah siap awal, you boleh hantar pada saya. Maybe you rasa macam nak minta saya check ke, nak minta saya komen ke apa, shouldn't be any problem. Tapi janganlah hari yang saya minta you submit, hari tu lah you nak hantar kan. Saya takut saya tak sempat. Okay. Kemudian, saya dah cakap kan due date bila? Saya dah bagi tahu ke? Hai. Belum? Okay. Kelas you all hari Khamis kan? So, saya plan nak buat kelas 26 tu. Next week should be our last class kan? Minggu ke-14 kan? Betul tak? Betul. Betul kan? Okay. So, since next week tu kita punya last class, so saya nak buat kelas 26 hari bulan. So, 26 hari bulan tu kita punya last class, maksudnya 27 tu you tak ada lah. 26 hari bulan tu hari Rabu, saya nak buat pukul 3. So, masa tu lah you akan menggunakan sama-sama dengan ada kelas Susufik petang. Petang ada kelas Susufik ke? Ustaz Zakirullah kata nak tarik hari Rabu. Dia nak tarik hari Rabu. Dia buat kelas hari Rabu lagi ni. Nak buat kelas hari Rabu? Bila dia cakap? Kelas belum ni. Kelas sebelum ni? Malam kan? Semalam? Kan saya dah cakap dengan you all hari Isnin tu, saya nak buat kelas hari. Nanti kita orang bagi tahu balik lah. Dengan siapa? Dengan Ustaz Zakirullah? Saya dah cakap lah saya nak buat. Okay. Nanti tanya balik. Sebab saya dah plan dengan grup lagi satu. Dia nak buat, Dr. Zakirullah nak buat pukul berapa? Tak tahu. Pukul 3 kot nanti. Pukul 3. Oh. Boleh tak you tanyakan? Boleh tak minta Ustaz Zakirullah kata hari lain? Okey, tak apalah, nanti tanya, nanti bagi tahu saya balik. Okey, kemudian dia macam ni kita punya flow. Kalau kita tak boleh buat hari Rabu tu, kita akan cari yang lain lah. Sebab saya akan combine grup ni dengan grup lagi satu yang hari Isnin punya kelas. So kan kita ada 6 kontrak kan. So katalah As-Sorf bentang dulu. As-Sorf daripada grup A kemudian grup B. So kita fokus pada As-Sorf dulu. So kalau ada soalan ke apa ke, so inilah kita tanya masa tu lah. Kemudian baru diikuti dengan kontrak-kontrak yang lain lah. Itu kita punya flow. Okey. Sekejap ya. Berkaitan dengan assignment tu, ada apa-apa masalah tak? Ada nak tanya ke? Apa ke? Tak ada. Tak ada. Ada? Tak ada? Video tu ada limit minit tak doktor? Tak ada. Terpulang. Sebab kalau macam As-Sorf, Ar-Rahnu, kemudian Ad-Dain, dia mungkin benda tu agak simple lah. Tapi macam Tawarruk,
Dia something yang dia detail, in detail lah, dia panjang. Sebab tu orang ni pun lebih ramai kan daripada yang lain. Sebab tu tak ada minimum minit. Tapi you jangan buat berjela-jela sangat. Dia sharp dengan all information needed. So macam mana kita nak make sure benda tu include ataupun masuk ataupun maklumat-maklumat yang kita masukkan tu hanyalah maklumat-maklumat yang penting. Mudah je, you tengok slide-slide orang ataupun yang orang bincangkan berkaitan dengan kata arwah nur kan. So apa elemen ataupun apa benda-benda yang mereka masukkan dalam discussion tu. So you tengoklah dalam 2-3 kan. So you boleh masukkan lah. Ataupun paling mudah you tengok buku lah. Buku berkaitan buku mana-mana sebab kalau penulisan-penulisan di web ni kadang-kadang you tak tahu dia reference ataupun sumbernya tu daripada mana kan. Kita takut dia bukan daripada authorized ataupun yang tepat lah. Kalau you kata you rujuk buku, so insyaAllah benda tu tepat lah. So kalau lah you kata you rujuk buku mana-mana, so at the end of the slide ataupun presentation tu you boleh attach ataupun you boleh kata dari mana you ambil maklumat-maklumat tu. So itu lebih bagus lah. Macam tu. So ada apa soalan tak berkaitan dengan assignment tu? Dah bergerak ke? Dah mula buat ke? Lambat lagi doktor, relax lah. Ke? Macam tu ke? Okay, next week semua orang kena datang semua orang kena hadir lah. Sebab kita selain daripada kita ada last class, kita akan bincang juga berkaitan dengan final assessment. So ada beberapa isu lah atau beberapa benda yang kita akan discuss. Okay. So kalau boleh next week tu nanti minta you double confirm balik dengan Dr. Zakir. Kemudian jangan masuk lewat lah kalau kata pukul 3 kita start pukul 3. Okay. So tak ada so far tak ada berkaitan dengan assignment. Tak ada. Kalau tak ada saya nak teruslah pada kita punya slide. Ada sikit lagi. Ada 2 elemen lagi. Okey, satu kontrak berkaitan dengan kontrak amanah dengan satu lagi berkaitan dengan kontrak perkongsian. Okey, boleh nampak ke saya punya slide? Boleh doktor. Boleh. Suara saya boleh dengar Okay, so sebelum tu kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Okay, suka saya nak ulang. Sekejap. Okay, suka saya nak ulang. Okay, kita dah pergi sejauh ni. Okay, kita dah belajar sejauh inilah. Okay, so saya suka nak ulang. Kita ada 5 unit ataupun 5 bahagian kontrak dekat dalam Islam. Ya, kita dah klasifikasikan lah. Okay, dia tu kontrak daripada kumpulan yang mana. Okay, kalau kita tengok yang pertama, ni saya refresh dulu sebelum masuk kontrak lagi. Okay, kalau yang pertama tu adalah kontrak jual beli. Kemudian kita dah belajar juga kontrak jual beli yang khusus ataupun yang istimewa ataupun yang special kita kata. Dia lain sikit daripada yang jual beli biasa. Kemudian kita dah cover kontrak tabarruat, kemudian kita nak cover kontrak amanah dan kontrak perkongsian. Okey. So kita mulakan dulu kita punya discussion dengan kontrak amanah. Saya tak share. Okay. Kontrak amanah ni mudah je. Okay, dia yang belakang-belakang ni dia tak sesusah yang depan-depan tu ataupun dia tak se-complicated yang depan-depan tu. Dia agak mudah. Pertama you get familiar dengan kontrak-kontrak. Kita dah mula familiar. Okay, kontrak ni macam ni. So kalau kontrak amanah ni dia lebih mudah lah. Okay, so basically dia ada 2, wadiah dengan wakalah. Okay, kalau kontrak amanah ni basically dia
dia bukanlah satu kontrak yang digunakan untuk menjana keuntungan. Bukan. Dia lebih kepada kita mengamanahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Okey. Kalau kita tengok satu dulu wadiah, kemudian nanti kita tengok wakalah. Wadiah ni dia simpan ataupun titip. Itu maksudnya kalau kita tengok secara general wadiah kan. So simpan, titip. Apa yang bahasa kita paling mudah kan? Jagakan. Bukan lagu yang tolong jagakan dia untukku tu. Bukan dia lain, ni kontrak. Okay, so maksudnya jagakan. So dalam kewangan Islam, kalau kita kata jagakan, mesti ada sesuatu yang berharga yang kita nak minta tolong orang lain yang kita percaya. So that's why kita punya kontrak tu diletakkan dalam kontrak amanah. Sebab kita nak minta seseorang yang kita percaya untuk menyimpan sesuatu yang berharga. Itulah dia. So kalau kita kata wadiah, simpan, titip ataupun tolong jagakan. Kemudian kalau kita tengok, ini dia punya inilah yang saya dah discuss tadi. Ni rukun dia. Okay. Wadiah ni ataupun transaksi ataupun kita kata benda ni lah, aktiviti ni ataupun transaksi ni sebenarnya dia dah lama dah berlaku ataupun dah biasa berlaku. Dia bermula kalau kita tengok, kalau kita sorot sejarah di zaman Rasulullah, konsep wadiah ni, okey, wadiah ni simpanan macam mana orang miskin, selalunya kan orang miskin akan menitipkan ataupun minta orang-orang kaya untuk simpankan harta benda dia. Contohlah, kita faham lah, kita tak payah tengok jauh pun. Kalau kita tengok daripada struktur rumah orang kaya dan rumah orang miskin, contohlah. Okey, kalau kita tengok struktur orang kaya dengan orang miskin. So orang kaya, dia punya security rumah dia lebih lah kita kata daripada yang orang miskin kan. Mungkin orang miskin ni, dia dah ada rumah pun dah besar amat. So sistem security rumah dia tu mungkin kalau kita tengok kan rumah kat kampung-kampung, orang yang miskin yang susah tu, macam mana dia ni? Dia punya pintu. Kadang yang pintu selak tu je lah kan. So memang possibility untuk orang masuk rumah dia tu very high. So katalah orang-orang Arab dulu, orang-orang di zaman Rasulullah, katalah dia tu nak pergi berdagang. Dia nak keluar daripada kawasan rumah ataupun penginapan dia kan, kawasan rumah dia. Dan di rumah dia ada harta. Sedikit harta lah, kita kata namanya orang miskin kan, berapa banyak lah harta dia sangat. Tapi mungkin dia ada sedikit harta. So untuk to be safe, dia nak rasakan selamat, dia nak pergi berdagang dengan nak cari rezeki ke, nak ke mana-mana ke. Maksudnya dia nak memastikan harta dia tu selamat. So dia menitipkan ataupun minta tolong orang-orang kaya ni untuk simpankan harta dia. Macam tu. So bila dia simpankan tu, dia orang kaya tu dia tak ambil keuntungan pun. Dia tak ambil cas simpan ke apa ke. Tapi amalan wadiah tu, tolong simpan tu maksudnya dah berleluasa ataupun telah berjalan, telah berlaku pun sejak zaman Rasulullah lagi. Okey, kalau kita tengok kan, tadi kan kita dah kata, saya dah kata, okey, sebenarnya orang miskin ni dia minta tolong lah orang kaya. Yang dia percaya. Kenapa tak dikenakan sebarang bayaran ke apa ke? Sebab sebenarnya orang kaya ni dia buat berdasarkan maksudnya dia nak tolong je. Nak tolong. Mungkin ada pertalian persahabatan ke, pertalian persaudaraan ke antara orang miskin dan orang kaya tu. Kemudian jumlah harta yang diletakkan dalam pengawasan orang kaya tu jauh lebih rendah daripada harta yang orang kaya tu miliki. Sesuatu orang miskin tu macam tak kisahlah. Harta dia lebih banyak lagi. Macam tu. Okay, so itu wadiah. Simpan. Tolong simpankan. Tolong jagakan. Okay. Sebenarnya wadiah ni, it can be divided into two. Dia ada dua lah. Wadiah yad amanah dengan wadiah yad dhamanah. Kalau yad amanah ni, dia hanya simpan dan tak boleh buat apa-apa ke atas harta yang dia simpan.
So kalau kita tengok yang sekarang aplikasi semasa Wadiah Yad Amanah ni, kita tengok produk dalam perbankan Islam ni ataupun perbankan lah, kita kata safety safe deposit box tu. Maksudnya kita menyewa satu ruang macam box lah, deposit box tu. So maksud kita simpan harta kita dalam tu. So maksudnya mana-mana bank ataupun institusi dia tak boleh gunakan harta yang kita simpan tu, dia just jagakan saja. Itu Wadiah Yad Amanah. Kalau Wadiah Yad Dhamanah, okey, kita meletakkan suatu harta ataupun kita ni secara general dulu, kita letakkan suatu harta pada orang yang kita percaya, dan orang tu boleh menggunakan harta yang kita simpan pada dia tu untuk menjana pendapatan atau menjana keuntungan lah. Keuntungannya nanti dia ambil, so nanti dia akan bagi macam sedikit cenderahati ataupun hadiah lah kepada kita kerana meminjamkan harta dia. Tapi sebenarnya basically dia punya yang asas tu kita minta dia tolong simpan, tapi simpanan tu bawah Wadiah Yad Dhamanah. Kalau kita kata dalam aplikasi dalam yang semasa ni, kalau yang Wadiah Yad Dhamanah, contohnya macam kita ada duit yang banyak. So kita letak duit kita tu dalam simpanan bank. So bank boleh guna duit tu untuk pelaburan ke, perniagaan ke, apa-apalah yang dia boleh generate income daripada harta ataupun benda yang kita letakkan di bawah penjagaan dia. Itu beza lah. Satu dia tak boleh pakai, satu yang boleh pakai. So kalau kita tengok walaupun macam benda ni tak famous kan, tapi ini adalah kontrak yang kita kena tahulah. Dan aplikasi semasa dekat dalam sistem kewangan ataupun perbankan Islam. Okey, itu Wadiah. Okey, kalau kita tengok wakalah ni maksudnya kita melantiklah orang lain ataupun mewakilkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita minta orang lain tu mengendalikan harta ke, ataupun melantik orang yang ada kepakaran untuk membahagikan harta pusaka, ataupun kita melantik seseorang untuk melakukan aktiviti jual beli ataupun ejen-ejen perniagaan ataupun sebagainya. Maksudnya kita melantik ataupun mewakilkan seseorang untuk melakukan sesuatu. So kalau dalam kewangan Islam, dia lebih kepada menjalankan tugasan ataupun aktiviti yang berkaitan dengan kewangan Islam lah. Harta, kemudian ejen-ejen apa ke macam tu. Okey, so far ada soalan nak tanya? Sebab kalau yang ada bawah kontrak amanah dia ada dua je. Satu Wadiah, satu wakalah. Tak ada. Kalau tak ada kita move kontrak perkongsian. Okey. Kalau tadi amanah kan, ini dah unit yang terakhir lah, kontrak perkongsian. So kalau kontrak perkongsian maksudnya ada bentuk usaha sama ataupun kerjasama dalam melaksanakan transaksi ataupun kita kata muamalah lah dalam kegiatan ekonomi tu, dia ada perkongsian dia. So ada yang berkongsi dari segi modal, ada yang berkongsi dari segi usaha, ada yang berkongsi dari segi macam mana ke. So nanti kita akan perincikan mengikut kontrak masing-masing lah. Okey. Kita pergi dulu musyarakah. Okey. Kalau musyarakah, dia ikatan kerjasama ataupun kita kata kerjasama lah, usaha sama. Dia boleh jadi dua orang atau lebih dalam apa-apa transaksi lah. Okey. Kalau musyarakah, dia berkongsi modal dan juga untung. Kongsi okey. Kalau kita faham kat sini, kalau musyarakah, at least dia mesti ada dua orang. Sekurang-kurangnya dua orang lah. Dan boleh jadi lebih daripada dua pihak ataupun dua orang lah. Sebab dia tak boleh jadi kalau kita kata musyarakah tapi seorang je nak usaha sama apa, kerja sama apa kan, tak jadi, dia tak akan jadi. So kita faham kalau musyarakah at least ataupun minimum pihak adalah dua orang. Dia boleh jadi lebih daripada dua orang. Okey.
kita faham kat sini kalau musyarakah tadi kita dah sebut dia berkongsi modal dan juga keuntungan. Okey, kalau dia berlaku kerugian, tadi keuntungan kan, kalau untung okey lah. Tapi kalau berlaku kerugian, dia ditanggung oleh ahli masing-masing ataupun ahli musyarakah tadi mengikut peratus modal masing-masing. Berapa persen orang tu menyumbang modal, sebanyak itulah percentage ataupun peratusan yang akan ditanggung kalau berlaku kerugian. So saya akan tunjukkan macam ni lah. Okey. Okey. Ini modus operandi. Ini paling simple lah. Okey, kalau kita tengok kat sini ada dua pihak. Ada Maya, ada Ina. Okey. So Maya dan Ina, ini musyarakah musyarakah. So Maya dan Ina, so sama-sama keluarkan modal. So daripada modal yang dikeluarkan ni, so mereka menjalankan perniagaan lah. Okey. So kalau katalah Maya dia mengeluarkan 80% modal. Ina 20% modal. Okey. So perkongsian, okey, ni sama-sama keluarkan modal kan, cuma percentage-nya berbeza lah. Okey. Itu dari segi modal. Dari segi kerja ataupun pelaksanaan pekerjaan, Ina menguruskan perniagaan. Maya mungkin dia terlibat juga dekat dalam pengendalian perniagaan tu, tapi dengan perlibatan yang sangat minimum. Ataupun Ina ni dia boleh jadi dia yang menguruskan banyak aspek lah. Okey, tapi Maya ni dia menguruskan satu benda, tapi benda tu sangat penting untuk memastikan kejayaan perniagaan dia. Contoh marketing. Sebab kalau dah produce something yang good, baik pun tapi marketing tak bagus, tak boleh juga sana keuntungan yang maksimum. Okey, dia boleh jadi macam tu. Tapi paling penting musyarakah sama-sama menyumbang modal dan sama-sama berkongsilah keuntungan. Kadar keuntungan adalah seperti yang telah disepakati. So contoh kalau kata tadi Maya modal dia 80 kan, so Ina 20. Tapi Ina banyak buat kerja, Maya kurang buat kerja, tapi kerja dia sangat penting lah dalam memastikan kejayaan perniagaan. So apa-apa juga percentage yang telah mereka berdua persetujui, itu adalah kadar ataupun kita kata perkongsian keuntungan yang akan dibahagi. Okey, kemudian tapi kalaulah kata rugi, kalau rugi dia memang based on berapa modal ataupun percentage modal yang disumbangkan. Kalau Maya tadi 80% kan, so kalau rugi dia akan based on that percentage. Sama juga Ina, so Ina tadi contribute 20, so dia akan menanggung kerugian sebanyak 20% lah. Okey, itu musyarakah. Okey, kalau you tengok kat sini, ini ada rukun-rukun musyarakah. Kemudian dia ada jenis musyarakah. Okey, nanti ini jenis-jenis musyarakah tu nanti you boleh baca sendiri. Sebab dia macam ni, kalau musyarakah, okey, yang paling penting musyarakah ni dia sama-sama menyumbang modal dan okey, modal tu kadang-kadang ada yang sama banyak, ada yang 50-50. Itu yang dinamakan jenis-jenis musyarakah tu. So nanti yang tu you boleh baca sendirilah. Ada juga yang A lebih, B kurang. Tapi nanti ada yang memang macam ni. A lebih modal dan dia buat lebih kerja. B kurang modal, kurang semangat modal dan dia buat kurang kerja. Macam tu. Kemudian ada juga yang opposite. A sumbang banyak tapi dia tak terlibat sangat dalam pengurusan perniagaan. B sumbang sedikit tapi dia banyak terlibat dekat dalam pengendalian perniagaan. Macam tu. So semua tu dibezakan mengikut jenis-jenis musyarakah. Yang tu tak penting sangatlah. Yang paling penting you kena tahu musyarakah dia mesti usaha ataupun kerjasama at least 2 orang atau lebih. Sebab nanti dia ada beza dengan mudharabah. Dia ada beza. Okey. Jelas kan musyarakah? Boleh doktor. Boleh. Okay, it's good. Thank you for your response.
Okey, kita tengok pula mudharabah. Okey, mudharabah dia kerjasama juga. Dia perkongsian juga. Tapi yang ini dia berbeza dengan yang musyarakah tadi. Okey, kalau yang ni okey. Kalau yang ini dia ada satu pihak yang menyumbang modal dan satu pihak lagi yang mengendalikan perniagaan. Okey. Kita tengok yang macam ni lah. Nanti kalau you nak baca, you bacalah. You boleh baca kan. Saya terus explainkan dekat sini. Okay, kalau mudharabah, dia berbeza dengan musyarakah. Kalau musyarakah tadi, dua-dua belah pihak, dia sumbangkan modal. Kan? Kemudian sama-sama mengusahakan. Cuma ada yang sikit buat kerja, ada yang banyak buat kerja. Tu nanti itu mengikut spesifikasi ataupun kepakaran masing-masing lah. Kalau mudharabah, dia tak macam musyarakah. Sebab mudharabah ada satu pihak, ini dalam konteks ni Ahmad lah, dia memberikan modal. Tapi dia tak terlibat kat dalam pengurusan perniagaan. Dia rabbul mal, dia hanya menyumbang modal. Dia ada harta kan, dia ada harta jadi dia memberikan modal kepada ahli ni lah untuk menguruskan perniagaan. Okey. So Ali ni kenapa Ahmad ni berani bagi duit. So kalau kita faham lah dalam mudharabah ni dia selalunya dia tak dalam nilai yang sedikit, selalunya banyak lah untuk menguruskan perniagaan kan. So kenapa dia berani beri modal pada Ali? Sebab satu dia percaya lah, Ali ni satu dia mesti ada kepakaran untuk menguruskan perniagaan. Kalau tak, kalau kita jadi Ahmad, kita pun tak nak bagi kan duit kita dekat sembarangan orang. So bila dia willing untuk memberikan modal kepada Ali, kita secara tak langsung faham Ali ni mesti ada keistimewaan ataupun kebolehan untuk menguruskan perniagaan. So selalunya Ahmad ni memang percayalah pada Ali ni. Okey, Ali dia bertanggungjawab untuk menguruskan perniagaan. So sekiranya perniagaan yang Ali ni uruskan, so bila Ali uruskan perniagaan dalam kontrak mudharabah, Ahmad dia tak ada campur tangan tau. Dia hanya memberikan modal. Sebab tu dia tak ada together-gather kat sini, tak ada. So dia bagi je modal tu ke Ali dan Ali lah yang uruskan perniagaan. Di saat dia mendapat keuntungan, so keuntungan tu dibahagi seperti peratusan yang telah dipersetujui ataupun yang telah dimenterai awal lah. Katalah 50-50 ke, 60-40 ke, 70-30 ke, it could be any percentage yang dah dipersetujui awal lah oleh kedua-dua belah pihak. Tapi kalau sekiranya dia berlaku kerugian tu sepenuhnya ditanggung oleh Robuman, oleh Ahmad. Okey, ada kritik ada kritik kalau kita baca artikel ataupun orang-orang yang disagree ataupun dia kata macam di mana letaknya keadilan Islam kalau dalam kontrak mudharabah ni, kalau di saat dia berlakunya kerugian tu hanya ditanggung sepenuhnya oleh Ahmad. Sebenarnya adil. Kenapa adil? Kita tengok balik the whole picture ataupun the whole process tu. Okey, Ali ni yang menguruskan perniagaan. Kan? So kalaulah kata keuntungan tu akan dibahagikan mengikut peratusan yang telah dipersetujui. So bila rugi, Ali sebenarnya dia dah rugi dulu dah. Okey, rugi dalam bentuk apa? Rugi dalam bentuk usaha dia sia-sia. Sebab dia yang menguruskan perniagaan kan. So kalau kata rugi ke apa, dia tak akan dapat apa-apa lah. So kita orang putih panggil fruitless. Tak dapat apa-apa, tak ada hasil. So di situlah kerugian dia. So dia yang penat menguruskan perniagaan. Plus semua, kalau dia tak make sure perniagaan dia tu dapat keuntungan, so dia akan nothing lah, dia akan dapat nothing. So segala usaha dia, masa dia, tenaga dia jadi sia-sia. Okay, kalau kita boleh kata, okay, sebenarnya dalam kontrak mudharabah, kedua-dua belah pihak sebenarnya menanggung kerugian. Cuma Ahmad menanggung kerugian dari segi kewangan. Ali menanggung kerugian
dari segi bukan kewangan. So maksudnya usaha dia sia-sia, masa dia sia-sia, tenaga dia terbuang macam tu je. So dia rugi juga. So itu adalah kontrak mudharabah. Ada nak tanya? Doktor, saya nak tanya. Tanyalah. Kalau kan Ahmad memberikan modal pada Ali kan, Mm-mm. bila dia bagi modal tu yang akaun yang bertanggungjawab tu Ahmad ke Ali? Account? Maksudnya macam bila kita bagi modal mesti dia guna akaun untuk transaksi ke menguruskan perniagaan. Dia akaun Ali ke atau akaun Ahmad? Ali. Ahmad dia bagi je. So Ali selalunya macam ni lah. Kalau kita kewangan semasa kan, so selalunya Ahmad tu akan masukkan dekat dalam akaun Ali lah. Sebab Ali ada power untuk control benda tu. Sebab kalau dekat dalam akaun Ahmad still lah kan, still lagi dia bawah dia kan. So kalau yang ni selalunya dia berikan sejumlah wang tu kepada Ali dan Ali control lah. Dia sebenarnya memudahkan lah sebab takkanlah kejap nak pergi balik ke Ahmad. Ni dah plasma. Tapi ada juga yang sebegitu kalau saiz perniagaannya tu kita kata kecil kan. Tapi selalunya kalau melibatkan kita kata transaksi ataupun perniagaan yang besar, selalunya dia akan serahkan terus modal tu kepada Ali lah. Sebab tu kita kata dia ni memang kalau masuk kontrak ni dia sebenarnya trust. Kenapa trust is very important? Sebab dia bagi kan duit tu pada Ali dan Ali yang menguruskan. Kemudian Ali ni, sebab Ahmad dia nothing to do tau, dia tak akan terlibat dalam pengurusan perniagaan ni. So Ali yang akan report keuntungan ni, apa perniagaan ni untung ke tidak ke, seberapa keuntungan dia. Dan di sini sebenarnya kalau you bijak, kalau you boleh nampak, kalau you orang bisnes, sebenarnya high possibility untuk Ali untuk menipu. Menipu macam mana? Okey, kan kalau in the case kalau dapat keuntungan, katalah keuntungan tu sebenarnya RM50,000. Kan? Katalah RM50,000. Keuntungan bersih, keuntungan bersih. RM50,000. Tapi dia report, dia kata RM40,000. Daripada RM40,000 tu akan dibahagikan mengikut peratusan yang telah dipersetujui. Katalah 50-50. So seorang RM20,000. Tapi sebenarnya kalau Ali ni tak jujur ataupun tak amanah lah, dia sebenarnya dah ambil dah RM10,000 tadi. So dia dapat lebih lah macam tu. Tapi selalunya kalau engage ataupun enter this kind of contract, selalunya Ahmad dan Ali ni memang kita kata saling percaya lah. Macam tu. Okey ke? Okey, terima kasih doktor. Sama. Lagi soalan? Tak ada? Tak ada doktor, faham. Okey, faham. So kalau tak ada, ini jenis-jenis mudharabah. Kita ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Okey, kalau mutlaqah, dia penyerahan modal secara mutlak tanpa sebarang syarat dan sekadar tertentu. Contoh, dia bagi je modal macam tadi Ahmad kan. Sekejap. Ahmad ni dia bagi je dekat Ali, kalau dalam ataupun di bawah mudharabah mutlaqah terpulang Ali nak buat nak jual apa, dekat mana, apalah semua. So itu terpulang lah. Secara mutlak tu terpulang kepada Ali tu nak buat macam mana. Tapi kalau muqayyadah ni dia ada syarat ataupun batasan tertentu. Contohnya Ahmad tu dia bagi modal kepada Ali dengan syarat, contohlah Ali tu hanya boleh jual cendol saja. Contohlah. Jual cendol hanya di kawasan Tanjung Malim saja. Sebab berkemungkinan Ahmad ni dia ada joint venture dengan orang lain gunakan kontrak mudharabah juga. So dia suruh orang tu jual cendol juga tapi di Slim River. Contohlah macam tu. So itu muqayyadah. Maksudnya ada spesifikasi ataupun ada syarat-syarat yang tertentu impose to the contract. So tengok dia yang mana satu, mutlaqah ke ataupun muqayyadah. Tu bezalah. Okey. So tadi kita dah, yang pertama kita dah tengok musyarakah.
kemudian mudharabah. Yang ni kita nak tengok muzara'ah dengan mukhabarah. So these two contract basically adalah yang ni yang saya dah saya kerja sama pula. Yang saya dah highlightkan ni, yang di tengah-tengah ni. Okay, so these two contract dia ada beza. Tapi basically kontrak ni adalah kerjasama pertanian di antara pemilik tanah dengan petani. So nanti kita akan tengoklah apa bezanya muzara'ah dengan mukhabarah. Okey. Ni kita tengok ni dulu. Okey, kalau muzara'ah, kan kita kata muzara'ah ni memang specialized, memang dekat dalam bidang pertanian. Okey. Pemilik, kejap ya. Okey, kalau muzara'ah, pemilik tanah dia memberikan, kalau muzara'ah, pemilik tanah ni dia bagi tanah dengan benih. Okey. Kalau mukhabarah, pemilik tanah bagi tanah tapi benih disediakan oleh petani. Okey. Sekejap. Kita tengok balik kat sini. Saya ada tunjuk tak? Okey. Kalau muzara'ah, Laila ni dia kita kata tuan tanah lah. Okey. Dia beri tanah dan benih kepada Amir. So Amir usahakanlah. So maksudnya bila dia beri tanah, beri benih, maksudnya very spesifik kan. Benih apa yang dia bagi? Benih jagung ke? So dia dah tahu dah atas tanah dia tu nak tanam apa. So Amir tinggal usahakan saja. Kalau mukhabarah, Laila ni sediakan tanah. Amir yang sediakan biji benih. Maksudnya indirectly kita kata ada kebebasan kepada Amir yang Laila beri sebagai pemilik tanah untuk tanam apa di atas tanah dia. Cumanya yang kita kena clear, dua-dua ni adalah kerjasama dari sudut pertanian. Itu bezanya lah. Okey. So kalau kita tengok kat sini, yang ni sebenarnya dia untuk muzara'ah, tapi yang saya terus nak bezakan muzara'ah dengan mukhabarah tu dari segi pemberian biji benih. So daripada siapa? Okey. Ni muzara'ah. Okey. Kemudian saya ulang balik, untuk perkongsian kita ada musyarakah, mudharabah. Kemudian kita ada muzara'ah dengan mukhabarah. Kemudian kita ada musaqah. Musaqah dia berbeza dengan muzara'ah dengan mukhabarah. Musaqah ni macam ni. Pemilik kebun ataupun kita kata orang yang ada tanah lah, tanah kebun kan. So dia bagi kepada petani untuk usahakan. Jadi terpulanglah dia nak usahakan macam mana. Okay. Kemudian nanti kalau ada hasil, kalau daripada usaha yang dijalankan oleh petani tu ataupun orang yang jaga kebun dia tu ada hasil, so hasil itu akan dibahagikan mengikut seperti mana yang telah dipersetujui. Selalunya kalau musaqah ni, okay, kenapa adanya kontrak yang macam ni selalunya dia lebih kepada nak bantu petani tu lah. At least kalau dia mengusahakan sesuatu, kata ada tanam pisang kan, at least ada makanan untuk petani tu makan. Dia bukan sangat nak mengejar keuntungan sangat, tak. Kalaulah sekiranya ada lebihan atas hasil yang dikeluarkan daripada kebun tu, katalah pisang tu banyak kan, takkan larat dia nak makan semua. So ada sebahagian yang dia makan, ada sebahagian yang dia jual. So at least sebenarnya dia punya fokus ataupun dia punya intention itu adalah untuk membantu petani tu at least dapat makan. Kemudian kalau ada lebihan daripada keuntungan tu, so dia dibahagikan mengikut yang dipersetujui lah. Kadang-kadang pun hasil jualan tu tuan tanah tu kata dah lah bagi je lah, ambil je lah, bagi petani tu. Sebab dia punya objektif ataupun kita kata cantiknya
adanya kontrak ni adalah untuk sebenarnya membantu petani itulah. Dia tak ada tanah kan. So tuan tanah selalu bagi dan terpulanglah dia nak usahakan macam mana. Itu yang kita faham lah. Yang kita harus faham. Hikmah adanya sebegini. Dia berbeza dengan yang tadi, yang muzara'ah dengan mukhabarah tu, yang itu memang perlu diusahakan untuk penghasilan keuntungan ataupun untuk menghasilkan keuntungan. Maksudnya hasil daripada tu memang untuk diniagakan ataupun untuk dijual lah. Dia bukan musafah ni. Dia lebih kepada nak membantu petani tu, bagi dia kerja, bagi dia ada sumber makanan, macam tu. Okey. Ini adalah ni lah. Diserahkan kebunnya, so terpulanglah Mina ni nak bercucuk tanam apa dia, cili ke apa ke, terpulang. Hasil dia kalau ada kalau sekiranya hasil tu dijual, so keuntungannya mengikut persetujuan yang dah dipersetujui lah. Dan ni kita dah discuss tadi. Okey, yang ni asuh. Okey, so asuh ni adalah satu proses perdamaian ataupun proses yang kita kata cara ataupun kaedah sekiranya berlaku sebarang permasalahan dalam muamalah. Contoh macam dia macam macam kita nak beli barang kan, tiba-tiba barang tu ada masalah ke, ataupun kita dapati penjual tu memang sengaja tipu ke, ataupun dia tak tahu pun barang tu rosak dan dia tak ada intention pun untuk tipu pembeli. So dia diselesaikan dalam proses asuh. So maksudnya bila dah identify, dia adalah satu proses untuk mengenal pasti apa sebenarnya masalah, apa sebenarnya permasalahan yang berlaku lah. Kemudian macam mana how to overcome that kind of problem. Katalah suatu bag tu kita nak spesifikasi dia lain, dapatnya lain ataupun macam mana. Tu dia diselesaikan, kita kata menerusi perbincangan yang baik lah. Itu asuh. Supaya at the end semua permasalahan ataupun semua yang wujud lah, atau ketidakpuasan hati ke apa ke, dapat diselesaikan dengan baik. Kita tak nak mengadakan sebarang transaksi ekonomi diakhiri dengan pembunuhan contohnya, pergaduhan, berdarah-darah pula dah padahal nak jual beli je pun. Tapi sebab hati dah panas, dah tak puas hati lah apalah semua, akhirnya berbunuh-bunuhan. Itu bukan objektif muamalah dalam Islam. Sebab tu adanya proses perdamaian sekiranya ada pihak yang rasa tak puas hati, rasa tertipu macam tu. Okey. Untuk kontrak itu sahaja. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada? Okey. Dia macam ni, yang kontrak tu dah habis. Okey. Untuk yang next week, kita kan ada dua kan? Ada dua kumpulan. Kumpulan A dan kumpulan B. Okey, katalah you asal, you A kan? Yang kumpulan B pun ada asal. Okey, A bentang dulu, B bentang. Kemudian semua yang kumpulan A dan kumpulan B yang bentang ada asal, you kena jawab lah soalan-soalan yang kalau ada yang nak tanya ke apa ke, ataupun very spesifik, mungkin ada daripada kelas kita nak tanya, memang nak tanya yang kumpulan B ke apa ke, you kena jawab soalan-soalan tu. Okey, boleh faham Ada apa-apa nak tanya yang tak clear, tak puas hati, nak gaduh, kita ada last week, ada next week lagi kan? Kita punya last class. Lepas tu you dah lega dah, tak ada dah nak jumpa saya yang suka membebel ni. Okey, ada lagi nak tanya? Doktor tak tetapkan kan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris? Apa dia? Untuk video pautun tu tak tetapkan kan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu? Up to you. Terpulang. Jangan bahasa Cina sudah. Boleh belaka. Boleh, no problem. Baik. Semua assignment saya terpulang you nak bahasa apa? Bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu pun boleh. Kalau dah kata kan, doktor, saya nak buat slide, katalah nak buat presentation tu in English. Let's say ada yang my friend ask me question in English, but I want to respond
that question in Malay. Is it possible? Possible. Boleh berlaku. Boleh. Mungkin you nak enhance you punya English ke apa ke kan? Boleh berlaku. Lagi soalan? Ada? Okey, kalau tak ada, I think kita better berhenti sampai sini saja dulu. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, thank you for coming. Thank you for your cooperation. Nanti boleh bagi saya feedback lah sikit-sikit. Macam mana you all punya progress. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.